Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Fa inna minan nasi man yaqul innal awliya'a lahum karamat was sahabatu radhiyallahu anhum lam yakun lahum zalik. Ini bal kanat lahumul karamatul al-azimah bisuhbatihim lahu sallallahu alaihi wasallam wa ayyu karamatin a'zam minha. Ini ada pertanyaan ni sebab benda ni nampak. Kerana bahawasanya sebahagian manusia berkata sesungguhnya para sahabat aulia, tiap-tiap rasul adalah nabi. Ya, tiap-tiap maknanya sahabat adalah wali. Semua sahabat tu aulia, kekasih Allah Taala. Jadi sesungguhnya para aulia mempunyai karamah, sedangkan para sahabat tidak memiliki karamah sebanyak itu. Maknanya kadang-kadang tak zahir. Sahabatnya karamat itu tak zahir. Bahkan sebenarnya mereka mempunyai karamah yang sangat besar dengan persahabatan mereka dengan Rasulullah SAW. Itu dia karamat besar. Dan apalah karamat lebih besar daripada hal ini? Nak banding teguang atau udara, nak berjalan atas air dengan dapat sahabat dengan Nabi, oh jauh. Ya. Bumi Mekah dengan bumi Madinah mana mulia? Ini sebab bumi Mekah lebih mulia. Tapi oleh kerana ada Rasulullah di situ, bumi itu lebih mulia. Yang ada jasad Rasulullah SAW. Itu kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam, afdalul makhluqat, makhluk paling afdal. Tidak dibuka pintu syurga melainkan yang masuk pertama Rasulullah SAW. Dia ada penceramah gila, dia kata Rasulullah belum tahu syurga. Itu pula khotak dengan jauh. Tahu kenal? Nama dia apa? Daniel apa? Daniel apa nama? Natang. Kau tak kerti orang, kau jangan cakap. Geram kita tengok tuan. Dia tafsirkan hadis kau kepala otak dia. Hadis kata apa? La yadkhulul jannah bi amali. Qalu wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyatagammadani bi rahmati. Hadis sahih. Tidak masuk syurga dengan amal kamu. Sahabat tanya Rasulullah macam tu juga. Rasulullah kata wala ana wala pun aku illa ayyatagammadani bi rahmati. Melainkan menyelubungi seorang tu masuk syurga dengan rahmat. Hadis nak cerita masuk syurga dengan rahmat. Dia faham ikut kepala otak dia. Kalau mencari berasa hari ni Rasulullah pun tak jamin lagi syurga. Kepala otak ni kacau. Ni gila tuan. Silap boleh murtad engkau hina Rasulullah. Pintu syurga tak akan dibuka melainkan yang masuk pertama ialah baginda salam. Dia tak nakal lagi. Doktor apa ke? Tarik doktor ni. Doktor biol panggil. Jadi dengar. Ya. Kalau sahabat dengan Rasul mana mulia? Sahabat jamin syurga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu semua jamin syurga. Mubasyirin Nabi Jannah hayatan, hidup-hidup jamin syurga. Habis Rasul tak jamin, kau dah gila. Ya, ini masalah ni. Sebab akhir zaman tu ada kita minhaj dia kasirul khutaba wa qalilul ulama. Banyak akhir zaman ni penceramah banyak. Kami banyak cakap agama. Tapi bukan orang alim pun. Dia hafal satu hadis, dua hadis pun ceramah 3 jam. 3 hadis, 3 isu semasa. Dia tarik 3 jam. Dia tanya dia, kita dengar ngaji? Belum, tak habis. Ada dalam mana? Asmaul Nazair habis? Belum habis. Lepas tu Wahab yang ngaji? Tak ada, tak ngaji pun. Dia ngaji sikit dan lepas tu ceramah macam orang alim besar. Ni mula. Lepas tu pergi fatwa menyasar. Macam-macam akhir zaman ni. Banyak penceramah, banyak nak cakap agama, tapi yang betul-betul memahami kurang. Ini setengah daripada bala akhir zaman ni. Sibuk nak cakap. Jadi ustaz tambahan pun ada. Dia baca buku, lepas tu dia ambil wajah dia. Lepas tu masuk YouTube. Jadi ustaz YouTube. Macam-macam sekarang. Habis tu. Jadi mesti persoalan dia apa? Kita tengok karamat-karamat banyak kan pada para wali-wali zaman kita ni. Zaman yang tak ada Nabi, tak ada sahabat, tak tabiin. Pada wali punya karamat macam-macam. Ya, bagi mau dia jenjet pun ada. Bertidur kat dia pun ular kipas dia. Nampak nyata kan? Maka dia jawab sini, karamat paling besar ialah bersohbah dengan Rasulullah SAW. Kenapa tak zahir? Sebab apa tak zahir? Sebab zaman dia matahari ada. Bila matahari ada, pelita tak nampak kan? Ya, zaman kita ni matahari dah tak ada. Siapa dia? Rasulullah SAW. Sahabat ibarat kamar dah tak ada juga kan. Jadi kalau ada kelip-kelip pun nampak terang. Sebab dalam gelap kan, zaman kita mana gelap kan. Jadi sikit pun nampak terang. Itu maksudnya. Ya. Jadi oleh kerana zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri ada, tak timbul yang lain kan. Dan karamat satu lagi dijawab yang besar ialah bersohbah. Dapat bersama dengan Rasulullah SAW, masya-Allah kan. Kemudian wa'lam anna kulla salatin la tanha sahibaha anil fahsya'i wal munkari la tusamma salatan Allah.
Dahsyat-dahsyat di tafsiran para aulia. Liqaulihi ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa alam, ketahui ilmu, anna kull salatin, sesungguhnya setiap salat yang tidak mencegah tuannya daripada perkara keji. Sebelum semayang dia mengumpat, sebelum semayang hasad dengki, ya semua ada, cukup lengkap tu. Lepas semayang ada lagi benda tu tak hilang, confirm semayang ditolak, masuk aku sampah. Yang kita tengok, cek kat diri dan cek orang, tengok diri dia ada tak sifat tu, ya. Sebelum semayang ada sifat tu, dah semayang macam tu juga, ya. Kau teruk lagi bertambah, dia memang sah. Sebab tanha, semayang tu sifat dia tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia kena pukalan nur semayang tu, fahsya' munkar dia tak nak lagi dah. Sebab kelazatan dalam semayang dia tawajuh dengan Tuhan, menyebabkan hati dia rindu dengan Tuhan, lazat dengan Tuhan, menyebabkan apa? Terenjaknya unsur nafsani, unsur nafsu akan hilang, ya. Dia tak berani buat maksiat lagi. Sebab apa? Dia terbuka dengan Tuhan. Kecuali kalau semayang ni gelap, tak ada apa, dan semayang tonggik-tonggik je, dia tak ada apa lah, kosong jawab ni, ya. Kita wajah tu semayang dah habis kan tu, fana terus. Wajah tu wajhiya, dia aku hadapkan zahir dan batin ku. Dia boleh ngadap situ, nur dia Tuhan cukup kuat. Hilang lain lah. Kalau ada semangat nak buat maksiat pun hilang, ya, makin lazat dia dengan Tuhan. Maka lepas semayang dia akan cantik, akhlak dia akan berubah. Tiap-tiap kali semayang akhlak dia akan berubah. Persen berubah mesti ada. Tapi kalau tak berubah, jawab dia semayang dia tak jadi. Tak jadi pada hakikat zahir sah, sebab hukum fiqh 13 mana apa makna tak, ya qada dah semayang tu. Tapi segi hakikat dia tak pergi, matlamat dia tak sampai, ya. Sebab matlamat semayang tu ialah dekat aqimis salat li zik, semayang untuk kamu menghadap, ingat dan menghadap Allah Ta'ala. Tapi bila semayang tak berlaku, ada kena cek balik, ya. Ada sini sefir ataupun dipanggil apa, tali pengukur yang sangat jelas daripada Al-Quran ni. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Satu ustaz ditanya anak itu, dia kata, kenapa ada budak saya ceramah kat universiti, budak tanya, kita semayang ustaz, tapi tengok orang yang semayang kadang-kadang lagi ada hasad dengki, kadang-kadang lepas semayang pakai seluar, nombor ekor keluar. Dia semayang kat RNR, bukan semayang dia tukar, tukar lah pakai kain, dia sarung balik seluar, nombor ekor keluar. Lepas semayang nombor ekor keluar. Ini apa benda nak terik masuk balik kan? Mana semayang tu? Kata semayang cegah mungkar, ni lepas semayang mungkar yang tu. Jawapan dia tu terang ada tu. Mana jawapan tu dalam ayat tu? Inna salata, ada alif lam tak? Lafaz as-salat dalam ni. Inna salat, as-salat tu ada alif lam tak? Ada. Kalau bahasa Arab ada alif lam dengan tak ada alif lam makna lain. Kalau dia datang dengan sirah nakirah lain, kalau datang sirah makrifah ada alif lam lain. Mana bukan semayang yang sebarang semayang kan. Semayang betul-betul macam Nabi semayang tu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Macam mana Nabi kita sallu kama ra'aitumuni usalli. Mau kena semayang macam mana aku semayang, Nabi kita. Baru dia bagi makna ni. Dan banyak di antara semayang Rasulullah suruh, iza kuntum ila salat fal yusalli salatal muwaddi' salata man lam yazun anhu yarji ilaiha abadan. Ya, bila kamu nak semayang dia, semalam semayang wajib, semayang sunat, semayang qada, tak kira apa semayang, duduk ketika semayang dia, kita rasakan ini semayang last, ini semayang terakhir, semayang wada', selamat tinggal. Lepas ni mana kita terus jalan mana? Balik terus tinggal ke dunia ni. Perasaan tu kena ada. Mana bila kita rasa ni peluang terakhir, walaupun mungkin hakikat kita hidup 5-6 tahun lagi, tapi kita rasa ni akhir. Bila akhir mana apa? Penumpuan kita akan ada. Kita akan hilas, kita akan jaga betul. Itu maksud dia. Nak menarik supaya kalbi kita betul-betul menghadap hadirat Allah Ta'ala. Ya, kalbi bila menghadap Tuhan, dia takkan buat maksiat. Confirm. Rasulullah beritahu dalam hadis tu, la yazni zani wa huwa mu'min. Takkan berzina orang berzina kalau iman tu menguasai kalbi dia. Ketika dia beriman betul, mana iman tu menguasai, dia takkan buat. Kecuali kalau dia buat, bermakna iman tu dah bermasalah. Ya, tekanan maksiat dengan tekanan iman, iman tu dah lemah. Dan itu. Sebab tu kalau dia kuatkan keimanan dia tadi, kuatkan makrifat dengan Tuhan, dia takkan buat. Dia buat ketiga iman tak ada masalah. Kita kena jaga jangan iman kita bermasalah. Dengan apa? Banyakkan kerapatan diri kita dengan Tuhan, banyakkan zikrullah dan tawajuh qalbi ke Tuhan. Lepas tu Imam Tarikat Naqsyabandiyah suruh kita tawajuh. Ya, dia suruh buat apa? Ukuful adad, ukuful adadi, ukufuz zamani. Dia suruh buat kurang-kurang ukuf zamani 1 jam itu paling kurang. 1 jam je tengok balik, murakabah balik kalbi kita, sir kita, roh kita, dia menghadap tak ke Tuhan. Itu paling kurang. Kalau lagi cekat, kita buat tiap-tiap 1 minit. Kalau lagi tiap-tiap nafas.
fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas sentiasa dia cek balik qalbi dia menghadap tak kepada Ta'ala. Baru dia cantik kan ni. Ini dalam sembahyang tempat menghadap pun dia tak menghadap. Dalam sembahyang tempat menghadap baling buat lain. Kalau gitu macam ni, kalau budak sekolah jenis degil tu depan mana buat lain. Dia buat kalau sap kena rotannya kan. Tu. Jadi kata wa'lam, ketahui alimu sungguhnya setiap salat yang tidak mencegah tuannya daripada keji. Aku dah sembahyang ni, penyakit hati aku ada lagi, ya Allah, minta ampun dengan Tuhan. Ya, minat lagi buat benda maksiat tu, minat lagi hasad, dengki, ya, fitnah, munkar, macam-macam lagi lah. Ini tak taubat. Manakala situ kita taubat, cepat-cepat minta ampun balik. Tidak dinamakan dia apa? Salah. La tusamma salatan, tidak dinamakan sembahyang seperti itu salatan akan sembahyang hakikat tidak. Sebab apa mana dalil? Itu dalil li qaulihi ta'ala inna salata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sembahyang mencegah daripada perkara fahsyak, keji dan mungkar. Itu dia. Sebab kalau lepas sembahyang kita rasa tenang jiwa kita, rasa insaf dah tak nak buat maksiat, tu tanda sembahyang tu diterima. Tanda sembahyang tu telah diterima oleh Allah. Kesan ni mesti ada. Tak banyak, sikit dia ada. Habis. Kemudian wa anta takhruju minas salati wa min munajatil haqqi subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Wa munajatir rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli assalamu alayka. Ya, kita selawat semuanya apa? Alayka, bukan alaihi. Kalau alaihi rasul tak ada depan, kalau alayka rasul ada depan. Ya, sembahyang Rasulullah ada depan kan. Alamak, kita jawab ni udah tak pernah dengar tu alaika. But nur Rasulullah, ya. Wa alam anna fikum Rasulullah. Allah. Ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadza kullu salatin summa takhruju ila az-zunub ba'da hadhihi an-ni'am allati an'ama Allahu biha 'alaik. Oh, dahsyat ini pukul ni. Wa anta takhruju minas salah wa minal munajatil haq, dan engkau keluar daripada sembahyang, salam kan habis sembahyang, dan keluar daripada apa? Munajat. Sembahyang tu mahalun munajat, munajat paling besar tu dalam sembahyang tu kepada al-haq, itu Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Walhal dalam firman-Nya Allah Ta'ala apa? Iyyaka na'budu. Dia bahasa Arab tentang bila iyyaka dia panggil apa? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasar, dalam keadaan mubalaghah. Kalau kita kata na'buduka dengan iyyaka na'budu, jauh makna ni kan. Kalau na'buduka, kami sembah akan dikau, ya, mungkin yang lain dia ada sembah. Tapi kalau iyyaka na'budu, iyyaka akan dikau sahaja, lain tak ada. Saya makan nasi, bermakna mungkin dia makan lain. Kalau dia kata nasi juga saya makan, pandai keling je kan. Kereta api juga naik gitu kan, bermakna kita lain tak naik. Kalau dia naik juga memang keling betul. Kan, saya naik kereta, bermakna mungkin kereta lain dia ada naik, cuma dia tak cerita je. Tapi kalau dia kata kereta api juga naik, bermakna kereta lain tak naik. Kalau dia naik dia bumbung musuh. Sebab bila bahasa Arab dia kata iyyaka, mana akan dikau saja, nak budu kami sembah. Tapi kenapa hati kau boleh pusing tempat lain? Bila sembah apa makna? Takut, gerun, mahabbah. Dan bila mahabbah gerun dengan Tuhan, kenapa hati kau tak menghadap Tuhan, kau menghadap tempat lain? Mulut iyyaka, hati tempat lain. Bohong, dusta kau. Tuhan jawab kazabta. Ya, pada iftitahu salah je. Wajah tu, kita sebut wajah tu, kalau kalbi kita tak menghadap Tuhan, ketika itu Tuhan jawab apa? Ya, kazabta, bohong engkau. Berat kan ni. Dalam semayang kena bohong. Ya, betul tak semayang, tak semayang lagi kena laknat lagi teruk. Ya, atau kena mana kena prepare semayang kita. Ya, semayang jangan kata pemimpin tarekat Syazilah Syekh Hasan Sazili, latih kewasyukan kamu tadi, ya, dalam membanyakkan semayang sunat. Ya, kita semayang tak khusyuk, bangun entak 10 rakaat. Insya-Allah dia ubah sikit. Degil lagi kau, tambah lagi 20 rakaat. Lama-lama dia lembik. Nafsu macam tu kita ajar dia. Nafsu dia liar kan, jadi kita letak atas belakang dia banyak muatan. Macam kuda liar, kita letak atas belakang muatan, lama dia slow kan. Macam tu. Kalau kita biarkan dia, lagi dia heret kita. Nafsu kena kita kena dua cara. Yang dia nak kita break, kemudian atas belakang kita muatkan zikir banyak, semayang banyak, baca Quran banyak, insya-Allah dia slow.
Itu cara kita didik nafsu pengalaman para awliya. Baik, dia kata wa anta takhruju minas salati wa minal munajatil haq, ya, subhanahu wa ta'ala. Kau keluar dia bersemayang tempat menghadap, ya, sedangkan Al-Quran kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau saja kami mohon pertolongan, mana kalbi kita tak mengharap, tidak bergantung kepada yang lain melainkan kepada Ta'ala. Satu. Dan engkau keluar juga daripada munajat kepada Rasulullah SAW. Apa munajat kita? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa saja yang bersalam kepada Nabi, Nabi jawab tadi. Tuan-tuan, bila salawat assalamu alayka aja, rasakan betapa hebatnya kita mendapat sambutan salam daripada Rasulullah SAW. Rasulullah jamin bahkan dia dikembalikan roh kepadanya. Dia dengar salam tu, Nabi akan jawab. Dan bayangkan kalau kita beri salam pada orang besar, tuan guru besar, wali besar, dijawab salam, seronok itu kan. Ini bukan wali, bukan rasul, afdalul mahlukat. Sekali kita beri, dia jawab. Kalau 2 kali, kalau 1000 kali kita selawat salam, Masya Allah, sentiasa kita dapat nur dia. Tidak ada orang yang selawat kepada Nabi, sama ada dia lalai atau tak lalai, confirm dia dapat percikan nur Rasulullah dia dapat. Assalamualaikum ayuhan Nabi, pancaran nur dia dapat. Dia perasan tak wasas untuk lain. Itu hebat ni selawat, ya, selawat tu hebat ni. Bapak kata habis saya selawat tak zikir. Selawat tu zikir tak? Menyebut Tuhan tak ada selawat? Sebut Allahumma, ada sebut nama Allah, sallallahu alaihi, sebut nama Tuhan Nabi. Kita selawat lagi minta, ya Allah berilah salam sejahtera kepada baginda salam. Mana kita dengan sendiri mengingati Allah dengan memohon untuk Rasulullah, lagi besar kan? Itu selawat dia besar kan? Pengarang kitab Jawharul Maknun, ilmu balaghah dalam dia, ya, 3 ilmu dia usul ila Allah dengan selawat ini. Dia tak ada tarekat, dia usul dengan selawat ni. Tapi selawat dia banyak lah, ya. Daulat kita pun kalau khalifah pun kita tak kurang-kurang 12,000 lagi, ya. Yang kadang-kadang naik atas sampai ke 100,000 satu hari, bukan seminggu kita sentiasa jalan di selawat ni, ya. Dan mereka yang dapat daulat kadang-kadang ada dapat karamat, dia dapat, dia berasa nanti. Dia selawat biasanya angka ni sejam habis. Tiba-tiba dia oleh kena keberkatan di istiqamah tu, masa banyak tu, tapi dia dapat 2 kali ganda. Itu nantikan masa tuan buka, ya, dia buka, dia berasa selawat banyak lah. Dan selawat kita gunakan apa lapas pun, kita satu dia punya parti dia apa, inti parti selawat tahu apa dia? Al-ishq. Gunakan salatul ishqin, selawat kerinduan. Kita selawat apa, rasa rindu betul dengan Rasulullah SAW. Tak lama terbuka lah. Buka awal dia akan mimpi kan, dan mimpi lepas tu terbuka lagi macam-macam dia. Allah kan, banyakkan selawat ni. Sebab assalamu alayka, makna alayka atas engkau. Bahasa Arab bila alayka qablil khitab, mana cakap orang di depan. Kalau orang tak di depan, bahasa Arab dia guna dhamir ghaib, hi, alaihi, mana atasnya. Kalau alayka atas engkau, mana engkau di depan. Sebab apa yang dah mimpi Rasulullah SAW dan dah nampak wajah Rasulullah SAW, bila berselawat tu bayang ke depan kita, ya. Dan satu ulama besar, sufi besar dan dia kata, aku tidak keluar daripada rumahku melainkan di kananku baginda salam, di kiriku mursyidku. Mana sentiasa dikun, ya, makna dia sentiasa bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Khiyarukum man zakkarkum billahi ru'yatuh. Orang yang paling hebat yang kamu, orang yang kamu pandang dia hati kamu ingat Tuhan. Sama ada pandang jasad dia atau pandang rohani dia. Itu digunakan rabitah dalam tarekat, ya, Sufiyah dia panggil rabitah. Kita pandang je kalbi pada orang yang dekat dengan Tuhan, hati kita mudah, ya, mana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis, ya. Banyak selawat dan selawat. Habis penang mulut dengan hati, minta apa? Ya, selawat dengan hati dalam ni. Dan hati yang penting rasa rindu yang kuat dengan dia, ya, cepat terbukaan ni. Dengan ucapan salam engkau, ya, ke atas engkau ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkatnya. Hal ini berlaku pada setiap salat. Kita sembahyang wajib, sembahyang sunat, ini ada internet selawat tak betul. Bahkan dia tayat akhir hukum dia wajib rukun. Tak selawat ke Nabi, batal sembahyang dan tayat akhir. Main kan? Kita pula kalau sebut nama kita batal sembahyang. Ya. Ini Rasul punya hebat tak hebat. Kemudian engkau keluar, ya, melakukan dosa selepas mendapat nikmat-nikmat Allah kurnia kepadamu. Fikirlah baik, kata Tuan Marah, maksud dia gitu. Ya, tadi depan menghadap Tuhan,
Lepas menghadap dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba kau keluar, kau buat dosa, itu menandakan semayang kamu belum berjejak betul. Sebab kalau semayang berjejak betul, sebab semayang tu silatul bainal abdi wa rabb, kontak hubungan antara hamba dengan Tuhan, tu semayang. Lepas tu Syekh Daud letak dalam kitab biasa, kitab kecil, kitab Muniatul Musalli, tu ada 9 mutiara dalam semayang tu. Ada mukallama, ada mukhatabah, ya, dan seterusnya lah, banyak dalam semayang tu. 9 mutiara besar. Kita dah semayang berpuluh-puluh tahun, berapa mutiara mahal yang diletak dalam semayang kita dah ambil? 2, 3 ke 4 ke? Jangan tak ada langsung. Cek balik tentang ni, benda tu ada dalam tu. Sebab besar semayang tu, ya. Tu di antara apa? Kurnia Tuhan. Sebab tu dipanggil salat sebagai hadiyatuz ziarah. Nama semayang tu apa? Hadiyatuz ziarah. Hadiah bagi orang yang menziarahi Allah Ta'ala. Siapa dia ziarah Tuhan? Wahwa Rasulullah SAW. Bila dia ambil, kita ziarah Isra' dan Mi'raj. Hukum lain semua malaikat Jibril buat turun wahyu, turun wahyu. Semayang tak? Allah Ta'ala angkat Nabi ke atas. Sebab tu besarnya salat, ya. Tu semayang jaga betul-betul, ya. Pertama kita syukurlah satu sudut, dia ada 2 sudut. Satu sudut kita daripada semayang kita syukur banyak Ta'ala. Bila kita syukur dipanggil iqalun ni'am. Orang bersyukur mana orang berharga, maka itu pengikat nikmat. Satu. Dan dalam syukur ada ziyadah. La in syakartum la azidan aku. Mau syukur aku tambah. Jadi kita syukur dapat mengaji ke semayang, mudah-mudahan Tuhan tambah lagi, ya, ke peningkatan rohani kita dengan dia, insya-Allah. Kemudian wa anin Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma waffiqna ya Allah. Fa inna khairal kullahu bi anta Allahumma haqqina bi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kita nak bagi minum. Alhamdulillah.